Station. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Hari ni semua anak murid Ustazah pakai putih semua, Masya Allah. Hari ni hari raya kita lah, hari raya kita, Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa dia tu? Oh, pernah jumpa? Tak pernah first time. Oh, duduk di mana? Hari ni saja Madan. Rezeki. Okey, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama lagi pada petang ni. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana. Lidah tak apa, lidah nak ni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey dah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan iman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Alhamdulillah. Fatihah tadi kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua guru-guru, ibu, ayah, datuk, nenek, pasangan, anak-anak, cucu, menantu dan juga seluruh jiran tetangga kita. Semoga kita di dalam keadaan harmoni, amalan diterima, ibadah yang diterima, akidah pegangan yang sahih. Semoga mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam kelas Fardhain di Masjid Ar-Rahman Lumrah Al-Star. Kita akan mulakan dulu dengan bacaan Al-Quran pada muka surat 158. Betul tak? Ya. Okey, 158 ya. Kita baca sama-sama surah Al-A'raf ayat 58. Ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Kejap. Ni dia jadi apa? Okey, minta maaf ya. Dekat TikTok ni. Okey. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adhab yawmin azim. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Hadiah kat siapa? Kat ibu ayah kita ya, yang mana yang dah pergi kembali ke rahmatullah, kita hadiahkan. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya nak kongsi ceritalah sikit sahabat kita. Dia baru-baru ni kematian ibu dia. Ibu dia meninggal. Lepas tu yalah, semua sahabat-sahabat ucap takziah lah, sambil-sambil tu doa kat ibu dia supaya diampunkan dosa dan sebagainya. Lepas tu tadi dia WhatsApp Ustazah, dia kata, Ustazah, kalau mak ayah bukan Islam, dapat tak kita punya Fatihah, kita punya doa? Lepas tu saya kata tak dapat. Lagipun memang haram kita doa kepada orang bukan Islam kalau dah meninggal. Lepas tu dia kata, macam mana saya nak buat Ustazah kalau saya rindu kat mak ayah saya? Saya baru tahu. Saya kata, mak ayah bukan Islam ke? Tak Ustazah, saya seorang je mak ayah. Allahu Akbar, menangis dia. Macam mana saya nak buat kalau saya rindu? Allah, saya dah kelu lidah saya nak cakap macam mana. Saya kata berserah pada Allah. Minta kekuatan daripada Allah. Semua yang berlaku ada hikmahnya. Tak boleh nak buat apa kalau mati dalam bukan Islam. Saya rasa mungkin ramai yang tak tahu kot, kata mak dia bukan Islam. Saya samalah, saya pun doa juga kat mak dia malam tu. Dia ingat kata ni kan. Tapi itulah, kita serahkan kepada Allah lah, nak buat macam mana kan. Kita boleh bantu mak kita sebab mak kita Islam. Ya, mak kita bagi baca Fatihah tadi, kita baca Al-Quran banyak terus muka kita baca kan, setiap kali kita mengaji kan. Kita hadiah pada mak ayah kita. Tapi macam orang yang diuji, sahabat kita yang diuji tadi, sangat beratlah pada dia. Tambah-tambah kalau dia tahu pula akibatnya macam mana untuk orang yang bukan Islam tu, di mana kedudukannya, tempatnya dan sebagainya. Wallahu alam ya. Sebab tu kita kata hidayah tu milik Allah ya, hidayah tu milik Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita menyambung muka surat berapa? 62. Okey, kita menyambung muka surat 62.
sebenarnya yang pertamanya apa nama? Sekejap ya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk dalam golongan orang yang berpegang pada pegangan yang benar, yang sahih. Ya, semoga kita semua termasuk golongan kita, keluarga kita, mak ayah kita tergolong dalam golongan orang yang berpegang dengan pegangan yang benar, yang sahih. Sebab pegangan yang benar, yang sahih ni bukan satu benda yang biasa-biasa, tapi sebenarnya dia menentukan kedudukan kita dekat akhirat. Orang yang banyak amal soleh, selalu solat, puasa, haji, umrah, sedekah dan sebagainya, itu amal soleh. Tapi kalau pegangan dia tak lulus, maka tidak ada apa pada diri dia. Tidak ada apa. Kita selalu kata syurga macam mana untuk orang Islam ni, memang untuk orang Islam, tapi pegangan kita macam mana? Pegangan kita macam mana, ya? Pegangan, sebab tu dia kata macam ni, macam contoh kita pegang pada satu-satu benda, yang pisau itu memotong, dan zat Allah tidak bersangkut dengan pisau. Dia pegang bahawa dah potong guna pisau, putuslah. Yang memutuskannya itu pisau, bukan Allah, bukan perbuatan Allah. Maka pegangan macam ni, jumhur ulama sepakat kata kafir. Kafir. Sebab makhluk tidak memberi bekas. Yang memberi bekas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjalani perintah Allah. Allah suruh semayang, kita semayang. Ya, Allah suruh puasa bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan. Allah suruh tutup aurat, kita tutup aurat. Tapi kita pernah tak cek kita punya akidah kita tu macam mana? Kita belajar tak akidah? Tu yang penting, kena belajar. Orang sekarang banyak disuruh untuk berbanyak amal untuk masuk syurga. Jadi dia duk promosi amal lah. Solat malam, solat sunat taubat sebelum tidur, kan? Puasa sunat banyak-banyak. Jadi puasa sunat banyak-banyak. Tapi jarang orang cerita tentang pegangan dan ilmu. Belajar. Semayang kena belajar. Paling penting akidah lah. Pegangan ilmu akidah tu kena belajar, kena berilmu. Solat kena berilmu. Fiqh kena cari ilmu. Tasawuf kena cari ilmu. Tapi apa yang kita dapat sekarang ni, kebanyakannya suruh beramal. Banyak beramal. Beramal banyak. Ada orang susah hantar satu rombongan pergi buat kerja di sana. Susah pergi tolong. Ya. Lepas tu puasa, sunat, duk habaq semua. Banyak kalah puasa. Banyaklah solat malam. Jangan berhenti semayang malam. Jangan malam tu jangan duduk saja. Bangkit semayang. Semua kena semayang. Tapi kita tak dapat pendedahan. Kena belajar semayang. Duk semayang banyak tapi tak belajar semayang. Duk puasa banyak tapi tak belajar fiqh. Yang tu yang tertipu tu sebenarnya. Sebab tu saya jarang sangatlah kalau saya, sebab guru kami memang tak pernah pun saya duk macam saya duk suruh sangat buat benda sunat. Pernah dengar tak saya macam duk duk angkat sangat suruh sembahyang tahajud lah. Sebab saya jarang buat itu. Yang saya suruh, yang kita buat adalah kita daripada ajaran guru kita, benda yang wajib kita pertekankan. Bila dia dah buat benda wajib, dia akan sendiri buat benda yang sunat. Itu pendedahan kita. Kita bila paksa orang suruh buat benda-benda sunat, banyak-banyak kan. Tapi akidah tu paling risau. Contohnya kita kata, kita ni nak taat pada Allah. Semua orang nak taat pada Allah. Banyak orang suruh sembang taat tadi daripada sudut melakukan ibadah dan sebagainya. Tapi Allah seru taat tu kat siapa? Dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amr. Betul tak? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulul amri lah. Kita punya pemerintah, pemimpin. Tapi
Taat tu kalau kata akidah tak betul, taat tak ada. Akidah tak sahih, taat tak ada. Tu yang paling kita risau tu. Kita buat taat tapi iman tak lulus. Sebab tu kita kata pengajian akidah ni penting tau. Pengajian akidah ni penting sebab nak mengesahkan iman. Pegang tadi sudahlah, tang pisau tak sat sikit je. Tangan kan ada pakai cincin kan. Siapa yang menggerakkan cincin? Kita kata dah tangan tu bergerak, cincin pun bergerak. Okey. Siapa yang menggerakkan cincin tu? Tangan lah. Sebab ada gerak tangan. Allah bagi gerak tangan. Cincin tu akan tergerak sendiri dengan tangan. Kafir. Kafir. Tangan pun Allah yang gerak. Cincin pun Allah yang gerak. Kata mengaji erti tak ni? Tak erti. Kena mengaji. Tak fikir tak? Tak fikir sampai halus lagu tu kan? Benda pegang ni dia bukan boleh main-main. Sebab tu dia kata bila kita nak buat taat, sedekah sana sini, solat banyak dah. Ada orang suka solat tapi mengaji sembahyang. Sembahyang tak suka belajar. Alah belajar buat puas sembahyang kan, reti dah kan. Jadi tak, dia sembahyang lah. Dia akan sembahyang sunat, lepas sunat, lepas sunat. Sunat. Lepas tu lepas sunat lenong, lepas lenong bangkit sunat lagi. Wuduk batal ke tak batal pun tak kisahlah. Yang penting sunat. Dia banyak buat sunat. Tapi dia tak pernah belajar. Jadi bila kita benda taat ni amal soleh ni dia akan kata ya ayyuhallazina amanu. Dia kata dulu wahai orang yang beriman, baru taat Allah, baru taat pada Rasul, baru taat pada pemimpin. Kena beriman dulu. Tapi iman kelas akidah orang tak suka. Jarang orang suka sangat kelas akidah. Suka tak? Tak ada beza kelas apa pun. Sama je. Macam belan je. Dulu suka fiqh no? Tak faham masa-masa awal-awal dulu. Lepas tu sekarang semua. Maknanya ketiga-tiga al-mufawwi'in tu dah menjadi saling melengkapi. Betul. Satu je tak lengkap. Kita okey. Jadi kita kena ketiga-tiga tadi, dan yang paling utama adalah ilmu akidah. Bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, hanya orang yang beriman saja yang taat pada Allah. Dan taat pada Rasul dan taat pada pemimpin. Hanya orang beriman saja. Orang tak beriman tak boleh taat pada Allah. Sebab tu orang tak beriman dia boleh dedah aurat. Sebab apa dia boleh dedah aurat? Sebab dia tak taat. Sebab dia tak taat. Kalau dia taat, dia tak dedah aurat dia. Sebenar-benar iman takwa ya, perintah taat, perintah takwa tu kepada orang yang beriman. Tapi itulah kita ni macam pahat dengan penuh kuih. Ketuk buat, suruh semayang buat, suruh semayang puasa buat, semua kena ketuk. Sebab tidak ada iman tu. Tapi bila dah ada iman tu, tak payah ketuk dah. Dia akan buat sendiri. Nah. Okey. Kesalam. Syurga tu untuk siapa? Kita tengok syurga untuk siapa. Ada ayat Quran, innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Sesungguhnya orang yang beriman, tak ada ustazah ambil nota lain. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh digandingkan sekali. Kalau ustaz apa nama tu? Indonesia tu yang suka hafal Quran tu, yang kitab-kitab semua. Hidayat. Dia selalu kata bersanding kan. Dia sebut bersanding tu maknanya orang beriman dan beramal soleh tu disandingkan sekali. Dia tak ada beriman saja, tak ada. Dia akan buat beriman dan beramal soleh. Maknanya lepas dia beriman barulah dia beramal soleh. Jadi syurga untuk siapa? Syurga untuk orang beriman dan beramal soleh. Tak boleh beramal soleh saja tapi tak beriman. Beriman dan beramal soleh. Lepas tu dia kata innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Kemudian dia sebut apa? Jazaohum 'inda rabbihim
jannatu adnin tajri min tahtiha anhar. Okey. Jadi maknanya dia kata di sini, kalaulah kita tidak ada iman, syurga tadi macam hayalan je, macam mimpi je, macam angan-angan je. Tapi amal soleh banyak, tapi tidak ada iman. Akidah pegangan tak kena. Sebut tang akidah pegangan tang rukun iman ke 6 qada qadar makna kita belajar pun dah cukup dah. Bagi tamparan hebat dekat kita bahawa apa? Bahawa pegangan kita selama ni tak pernah terfikir pun kita kena redha satu benda, kena tak redha satu benda. Kan bila kita belajar bahawa kita reti. Sebab tu ditekankan tentang akidah, dan akidah yang diterima adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah zaman Nabi tak ada pun. Tak ada pun akidah Ahlussunnah wal Jamaah zaman Nabi. Akidah Nabi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diajar, diturunkan kepada Nabi SAW untuk ajar pada umat Islam. Tapi bila zaman ke zaman, bila ramai orang luar masuk Islam, yang masuknya tidak ikhlas, mereka memperandakan lagi Islam tadi tu, akidah tu jadi terpesonglah, jadilah Murji'ah dan jadilah Syiah dan sebagainya. Sampailah ulama meletakkan garis panduan yang tepat. Ahlussunnah wal Jamaah punya akidah tu yang sebenarnya, yang kita pegang selama ni lah. Okey, jadi maknanya Allah juga sebut bahawa kabar gembira bagi orang yang apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Bagi mereka kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Maknanya iman tu duduk depan dulu. Mesti iman duduk depan dulu. Tapi masalahnya sekarang kita tak banyak perhatikan tentang iman. Kita banyak perhati tentang amal soleh. Kita suka tengok amal soleh. Kita suka sangat promosi amal soleh. Itu bangun sebelum nak tidur semua kena sembahyang sunat subuh, sunat taubat dulu ya. Sembahyang sunat taubat dulu, semua kena sembahyang sunat taubat. Pelazimkan sembahyang sunat taubat. Bukan kita kata tak boleh, tapi kita tak pernah pun ajak orang pergi masjid. Yang sibuk sembahyang jemaah tarawih. Dok suruhlah orang perempuan pergi sembahyang tarawih di masjid. Dia tak belajar cara sembahyang jemaah. Macam orang bengkel solat ustazah nak buat dekat Shah Alam kan. Semayang jemaah. Ada tak semayang hak rukun 13-nya jemaah? Saya tak mau. Pula dah. Dia tak mau jemaah. Saya kata, awak yang tak mau jemaah? Dia kata, saya tak mau lah. Saya nak yang lebih penting lah. Saya nak yang rukun-rukun solat aku buat. Kata hampa tak mau pergi. Bila tak ada orang tanya. Bila tak ada orang tanya. Dah tutup ni kan 2-3 orang duk bengkel solat. Nak masuk bengkel solat. Tak ada lah. Tutup dah. Masa itu kita duk iklan-iklan dia tak masuk. Bila tutup dia seronok nak masuk. Dia passion tu rupanya lah. Dia lah ni kita tutup dulu sebulan tapi jangan tutup lagi. Sebulan tu abah nak panggil orang kata last minute macam tu kan. Saya tak mau sembahyang jemaah, saya tak mau. Saya nak sembahyang ni. Dia pilih. Dia tak tahu semua solat tu semua kita kena ngaji. Semua kena ngaji. Itu yang saya kata. Kita tak ramai yang guru-guru kita yang paksa kita untuk belajar pergi masjid ni. Dia duduk sibuk sembahyang jemaah. Itu sampai jadi viral lah saya kata perempuan jangan pergi sembahyang masjid sembahyang tarawih di masjid. Sebab ada asatizah lain duk suruh, Pila apa pergi supermarket boleh, apa pergi shopping boleh, takkan pergi sembahyang tak boleh. Dia tak faham kita nak sampaikan tu, dia tak faham, dia duk suruh depa ni pergi. Bawa anak pergi sembahyang, bawa kecil-kecil mau bawa. Dia suruh bawa pergi. Hak suruh mengaji ni, suruh bawa kecil-kecil tu. Hak mengaji ni, hak mengaji fardu ain ni. Kita mengaji fardu ain bawa anak kecil-kecil hak dalam rukun-rukun awak tak bawa. Dia gagah bawa pergi sembahyang tarawih duk kacau lompat atas kepala orang dia. Masa mengaji ni yang kita suruh depa main bawa, depa tak bawa. Jadi susah tadi berlawan dengan benda yang kita nak sampai dengan orang lain yang punya nak sampai. Tak apalah yang tu tak kisah. Cuma kita kata macam ni sekarang ni kita kata ya ayyuhallazina amanu, yang tadi tu dia kata wa amilus solihat. Amanu dulu baru solihat. Okey, alhamdulillah saya pun tak mau bicara panjang sangat yang tu. Kita nak terus masuk dengan apa cakap terus ni. Nak pergi Penang. Patutlah terus. Penang mamak, hak Penang versi mamak bukan Penang. Pilih mami ni. Kita teruslah pada kita punya tajuk lah. Kita terus. Okey, kita punya tajuk hari ini sehubungan dengan ciri-ciri akidah yang batil. Ciri-ciri akidah yang batil ya.
Ciri-ciri akidah yang sahih kita dah mengaji dah hari tu ni. Kita dah mengaji dah. Hari ni kita nak masuk ciri-ciri akidah yang batil. Tapi sebenarnya banyak lagi. Kitab ni banyak lagi. Akidah yang batil, contoh yang pertama syirik dan kufur kepada Allah. Syirik dan kufur kepada Allah. Syirik ni nak bang, syirik bila nak main ustazah nak pergi makan angin, bukan nak pergi buat bengkel solat. Bang Penang bertanya bila nak buat bengkel solat kat Penang. Ustazah pergi makan angin. Okey. Syirik ni syirik, kalau syirik zat Allah, syirik kepada zat Allah makna sembahlah. Syirik kepada Allah dalam bentuk zat Allah, makna dia sembah benda lain lah. Berhala, patung, pokok, rasanya tak ada dah ni. Tak ada dah. Kalau ada tu teruk sungguh lah tu. Ada juga, bukan tak ada langsung, ada juga tapi tak banyak lah. Kalau nak berlaku syirik kepada kita dalam soal-soal tu tidak. Tapi syirik daripada af'al Allah, tu banyak. Syirik af'al ataupun perbuatan Allah. Dia syirik ni maknanya sekutu lah, sekutu. Maknanya dia sembah Allah, dia sembah yang lain. Tapi kalau untuk sembahan zat, macam sembah betul sembah ni, tak ada dah zaman lah ni. Kalau orang Islam tu tak banyak lah. Kita bila kata tak banyak, kita kata tak ada. Tapi ada lagi orang Islam yang sembah pokok kan, sembah jin, saka, petang-petang Jumaat duk perasap kemian nak bagi tok nenek makan. Ada lagi asap-asap tu nak bagi tok nenek makan tu, ada lagi. Kalau di Penang dulu, masa ustazah mengajak dulu, memang ada. Depa bagi tahu, kami memang dah biasa dah ustazah, memang tiap-tiap petang, kami kan petang Jumaat. Khamis kot. Petang Khamis lah kan. Petang Khamis kami perasap sebab mak kami, tok nenek kami pesan. Pesan sebab untuk tok nenek. Bayangkan, baru main mengaji akidah baru tahu. Dia kata memang ada, memang kami buat benda tu. Tu maknanya sembahan tu. Tu sembahan tu, syirik tu. Syirik. Tapi yang paling banyak berlaku kat kita sekarang ni bukan syirik itu tau. Tapi syirik af'al Allah ataupun perbuatan. Macam tadi lah. Pisau menghiris tu kan. Yang menghiris, yang melukakan tu bukan Allah. Yang melukakan tu pisau. Daripada sudut zahir, memang pisau tu hiris sungguh, memang hiris sungguh. Itu daripada sudut zahir. Kita pun cakap pun tak ada masalah. Sagi cakap, jangan weh, bukan pisau yang hiris tu, Allah yang bagi. Kan, mak kena pisau. Kena pasal pisau luka ni, Allah bagi luka. Allah bagi luka, bukan pisau bagi luka weh. Dah, mulut cakap tak apa, tapi pegang dah dalam hati. Sesungguhnya yang meluka, yang berikan darah, yang luka pada tangan tu adalah Allah, bukannya pisau. Yang tu yang banyak yang berlaku sekarang. Af'al Allah, syirik. Jaga nah. Pegang sungguh ni. Berlaku apa pun semua daripada sekalian perkara. Semua. Allahu Rabbi. Ustazah nak main Penang makan angin tak mana? Rosia, dia kata rosia. Satgi tak makan angin lagi. Jadi makna kata pegang semuanya. Orang-orang yang syirik dan kufur kepada Allah, ada beza tu syirik kufur tu. Syirik lain, kufur lain. Faham tak maksud dia tu? Kita dah mengaji akidah kan. Kalau syirik apa dia? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Tapi kalau kufur, menentang. Kufur. Dia tentang hukum Allah. Dia tentang Allah. Sahabat dekat TikTok boleh hashtag kat ustazah tak? Drop sangat tu view tu. Tak berapa minat kot akidah. Tolong like dengan hashtag hashtag dekat Hisham ni Maida. Orang lain yang tunggu, orang lain yang main. Tak payah buat sedih sangat lah Hisham. Duk buat ikon teriak pula. Tak kaya hang tu, ya kan semua. Tak serik-serik hang kerja duk minta sedekah orang je. Tulis tu Hisham tu scammer. Tulis tolong tag tu scammer. Okey, orang-orang yang syirik dan kufur kepada Allah, ya, syirik itu menyekutukan Allah, maknanya syarikatkan Allah lah. Syirik itu syarikatkan Allah lah. Kita ni kalau mak anak-anak kita bukan anak lah, suami sudahlah. Dah sebut anak teringat suami. Menduakan kasih sayang, mensyirikkan kita, marah lah. Mensyiriklah tu.
Tapi bukan syirik Allah. Syirik maknanya dia menduakan lah. Dia sayang bini ni. Lepas tu dalam masa sama dia sayang orang lain pun. Kita sedih tak? Sedih. Anak sendiri pun ada dah mak, tapi rupanya dia ada mak angkat seorang lagi kat tak mana-mana lah. Dia duduk belajar di mana, dia ada mak angkat. Lepas tu dia balik dah cerita mak angkat dia. Kita terasa tu. Kita terasa tu. Itu pun kita hanya melahirkan, yang mengandung dan melahirkannya. Bukan yang memberi rezeki, yang menciptakan segala-galanya, bagi nikmat semua. Bayangkan kat Allah macam mana. Allah kata orang syirik, dia tak mau tengok dekat akhirat esok. Tak mau tengok. Dia suruh pergi cari dekat siapa hang syirik. Hang pergi cari orang yang hang syirik. Siapa yang mati dalam keadaan syirik, tak diampunkan dosa forever dalam neraka. Forever and ever. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Jadi kena cek betul-betul lah kita ni apa-apa pun nak sembah-sembah Allah sungguh, tak payah nak riak, nak apa semua buat amalan sunat apa semua, tak payah nak riak-riak sangat. Sebab saat ni dia jadi jatuh kepada syirik lagi masalah ya. Kerana mereka tidak percaya keesaan Allah, menyebutkan Allah, itu namanya keutuhan. Sama tarakan. Ya. Yang ni pun minta, yang ni pun minta. Dia minta satu, tak boleh minta dua-dua. Kau kecil lelak kau? Lawa. Bos sendiri lah. Pandai. Dan mereka itu adalah orang sesat. Siapa orang sesat? Orang syirik dan orang yang kufur. Okey, wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang sekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua, maka sesungguhnya dia telah sesat dalam kesesatan, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ada orang pergi Mekah, dalam masa sama nak buat ibadat, dalam masa sama nak buat bisnes. Yang tu pun ada ulama pesan, jangan takut jatuh syirik sekali lagi. Tak ikhlas. Dia pergi nak buat ibadat, dalam masa yang sama dia nak buat bisnes. Tu beli benda-benda buat balik semua. Dia dah niat daripada Malaysia lagi. Jaga tu. Walaupun kita pergi Mekah tu tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, tiap-tiap masa. Tapi kita dah niat. Mana kita, kalau orang pesan apa-apa pun, kita kata, kita serah pada Allah. Kalau dan saya beli, saya tak dan, saya tak beli. Sebab itu saya tak suka kalau orang pesan. Kalau boleh jangan pesan lah. Orang nak pergi Mekah tak perlu pesan sangat lah. Bawa balik sejadah tu, bawa balik sejadah ni. Macam mana tak ada di Malaysia ni, semuanya ada. Semua main Shopee juga. Jangan pesan-pesan. Orang pergi Mekah jangan pesan-pesan. Kita doa kat dia je. Kalau boleh doa pun jangan pesan. Doa pun jangan pesan. Sebab kalau kita doa kat dia, Allah akan makbul doa kita. Tu dia cara dia. Okey, dia kata kak nak pergi Mekah. Okey, kita kata boleh nak tumpang doa. Tak payah tumpang. Paling bagus ya, kak saya doakan kak selamat, kak sihat, Allah pelihara kak di sana, Allah jaga kak di sana, ibadah kak semua Allah terima. Sebenarnya malaikat dah amin kat kita dah. Kan? So kita kalau boleh tu tak apalah, kalau dah lepas-lepas lah akan datang, kita buat kaedah baru, kita doa banyak kat dia. Setengah tu dia tak doa tau dekat orang tu. Bila dia tahu kata orang tu nak pergi, dia bagi doa dia kat orang tu, dia tak doa. Kau doa kat saya, kau gini-gini, kau doa kat saya, kau tu tak doa. Kat kau tu tak doa langsung. Dia lupa, dia doa hadiah aja. Oh ni dia tak tahu apa ni taktik doa ni. Bahaya ni. Kena doa dekat orang tu dulu. Hak kita tak apa, tak payah. Hak kita tak payah. Allah akan malaikat akan aminkan doa kat kita dulu. Jangan risau. Doa apa yang kita nak tu doa kat dia. Kita nak sihat. Kita nak amalan kita diterima. Kita doa kat dia. Kak, saya doa kak amalan terima kak. Saya doa kak makbul kak. Saya doa kak sihat kak. Tu main dah tu kat kita dulu tu. Kak, saya doa kak anak-anak kak semua sihat. Anak-anak kak semua jadi ulama-ulama, anak orang yang soleh kak. Jadi sebenarnya doa kat kita tu, bukan doa kat dia saja. Doa kat kita. Tapi kita memang banyak selfish. Kita pergi Mekah, pergi tanah suci, bukan kita pergi tanah suci tu untuk Allah. Kita pergi banyak untuk kita. Betul. Ada orang pergi sana untuk dapatkan hajat dia. Dia pergi memang dia berhajat, ya Allah tolong ampunkan doa apa ni, terima amalan ku, ya Allah bagi bisnes aku maju, ya Allah bagi apa. Dia tak pergi kerana Allah. Sebab tu yang kita lama-lama kita jadi kita bisneskan kita punya ibadat. Ibadat tu hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Sepatutnya kita pergi Mekah, kita nak buat amalan apa, macam kita puasa
Contohlah orang yang berpuasa lah, ataupun orang yang buat sembahyang malam ke apa kan, jangan niat selain pada Allah je. Jangan niat aku sembahyang malam ni murah rezeki, aku sembahyang duha semoga Allah murahkan rezeki aku bila aku sembahyang duha, ataupun hari ni nak buat amalan supaya amalan tu murah rezeki, tak payah. Buat amalan apa-apa hari ni, sedekah ke apa-apa hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tu yang mensyirikkan tu jadi bisnes kita punya ibadah dah bisnes dah. Kita bukan buat ikhlas kerana Allah, tapi kita buat untuk habuan kita. Bukan buat habuan Allah. Walaupun Allah tak berkehendak. Allah tak berkehendak sebab Allah Maha Kaya. Allah Maha Cukup. Allah tak berkehendak. Kita buat saja untuk Allah. Yang lain tu sebab dia kaya, sebab Allah tu kaya, sebab Allah tu Maha Sempurna, dia boleh bagi lebih dah kita nak kan? Tapi masalahnya kita suka duk bisneskan kita punya doa. Kita punya amalan. Kan orang kata hari ni siapa yang belanja orang makan semua murah rezeki dia setahun kan? Tak payah duk niat murah rezeki setahun. Buat kerana Allah je. Allah bagi sendiri murah rezeki tu, jangan risau. Yang kita minta, yang kita buat kepada Allah tu, Tuhan yang ada segala-galanya. Tak payah kita kelah. Nah? Okey, insya-Allah. Orang-orang yang kufur, ya? Orang-orang yang kufur, akidah mereka itu adalah juga akidah yang batal. Orang-orang yang kufur, akidah mereka adalah akidah yang batal. Kerana mereka itu ingkar dengan kewujudan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat. Ini semua rukun iman ni. Ini semua rukun iman. Kita kena refresh ilmu akidah kita setiap masa. Sebab kita takut nanti kita mati dan akan kita tersilap pegang. Kadang-kadang anak-anak kita dia tak main mengaji. Jadi sambil-sambil duduk makan, sambil-sambil duduk bercakap dengan dia, bila dia tak dapat sesuatu apa tu, kita masukkan tu. Dia jangan susah hati. Jangan manis. Allah tu Maha Kaya, dia boleh bagi semua benda. Serahkan segala-galanya. Kalau tak dapat, mana qada Allah dah tulis dah. Buat macam mana pun tak dapat. Jadi kita ambil kefahaman macam tu lah untuk nasihat. Tapi kalau mak pun tak main mengaji, mak pun tak ada nak nasihat. Kan? Dan mereka juga adalah orang sesat. Contoh pada orang sesat ni, sebelum ni kita ada bincang juga tentang Qadariyah kan. Lagi kita bincang tentang Jabariyah. Jadi kita juga bincang tentang Mu'tazilah. Ni semua ni adalah summary daripada yang kita dah belajar sebelum ni ya. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa. Baca semua. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dia kata aku lah. Wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oh, dekat TikTok tak ada nombor Ustazah ni Ustazah ni. Tolong masuk Ustaz. Macam tak ada aja. Oh, tak dapat. Oh, patutlah. Boleh komen tak siapa yang dekat TikTok tu? Boleh komen tak? Ada 9. Macam mana dia pun boleh ada tu Mirah masuk tak? Astaghfirullahalazim. Tu tak ada. Ustaz sebut lain. Tadi ni masa dia tersilap Ustaz ni tu. Jadi masa dicap dia keluar. Okey, daripada TikTok sangkut-sangkut. Oh, TikTok sangkut-sangkut. Ni tengok naik lagi. Dah naik dah. Okey. Patutlah tadi ada 9 orang je. Okey, daripada surah An-Nisa, maksud dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah. Kufur ingkar pula tu kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dah habaq tu sesat pula tu. Kesesatan pula tu. Yang jauh tu jauh lagi. Dah habaq jauh sungguh. Makna sesat tu, makna bukan orang tu memang betul sesat ni sembahyang. Kita ni boleh jadi juga. Kalau bab akidah kita tak kemas, dia boleh jadi juga. Semayang macam biasa tu orang main mengaji macam biasa. Tapi dia tak mengaji bab akidah tu. Dia tak ada usaha nak betul dia punya pegangan tu. Maka dia menentang. Bila main hukum Allah dia tentang.
Tak apalah, aku tak sukalah benda macam ni. Orang Cina tak semayang, okey je bisnes. Pasal apa pula kita nak semayang, nak kena semayang apa semua, leceh lah. Kena tutup aurat semua. Tak ada orang tak tutup aurat pun semayang. Bisnes berjuta-juta, boleh beli banglo, villa beribu-ribu, berjuta-juta ringgit lagi. Apa masalah kita nak kena buat semua benda ni? Dia tentang, dia tak mau. Dia tak logik lah zaman lah orang nak kena tutup rambut semua ni. Tak logik. Sebab dulu orang Arab kuat nafsu. Ada orang cakap macam tu. Orang Arab dulu kuat nafsu, nampak rambut dah boleh bernafsu. Takkan orang lah orang nampak rambut boleh bernafsu? Dia tentang. Dia guna akal dia. Islam mana boleh guna akal? Islam tak boleh guna akal. Tu mai dah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya yang tolong support semua. Daripada tolong support. Depa duk tekan. Depa pun nak berdakwah juga. Tu salah satu daripada dakwah. Salah satu daripada dakwah ya. Okey, tidak berdasarkan nas. Yang tadi ni akidah batin ni orang yang syirik, orang yang kufur. Okey, yang kedua yang antara ciri-ciri syirik akidah batin adalah tidak ada nas. Tidak ada nas. Sekarang ni banyak keluar mai Wahabi lah, ya, Tuhan ada tangan lah, bersemayam di atas arasy lah. Dan penceramah-penceramah tu kita tengok duk bagi ceramah dekat YouTube dan sebagainya. Janganlah main-main dengan. Sebab tu kita kena ada kitab, kena ada apa ya, supaya kita boleh rujuk. Akidah yang tidak berdasarkan nas, tidak ada nas. Akidah yang tidak berdasarkan nas syarak, iaitu dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah akidah batil. Sebab tu bila kita mengaji akidah ni, dia kena ada dalil. Dia kena mai daripada Al-Quran, dia kena mai daripada hadis. Bukan boleh main sembang-sembang je. Tu yang kena ajaran-ajaran sesat yang bukan-bukan. Sampai orang perempuan boleh jadi imam, yang sakit kena Nabi yang terbaru lah, Nabi umat Islam yang terbaru, macam-macam. Macam mana boleh mereka boleh terima? Macam mana mereka boleh terima? Kita pun pelik ya. Kerana keimanan mereka itu mengenai ketuhanan dan kerasulan tidak berdasarkan kepada wahyu-wahyu ilahi. Wahyu ilahi itu Al-Quran dengan Sunnah. Di mana hadis ya, di mana akidah yang sahih itu adalah berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu kita baca semua mai pada ayat Quran. Kita semua kita buat kitab daripada Al-Quran. Okey, misalnya kalau kata Allah tu wujud. Kalau kata Allah tu wujud, manakah dalil yang mengatakan Allah tu wujud? Baca. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu dia. Ini adalah dalil. Ini penting ni dalil ni. Dialah Allah. Huwallah. Dialah Allah. Hu tu dia, allazi huwallah, allazi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni Allah yang mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah, tahu semua benda ghaib. Tahu semua benda ghaib dan yang nyata. Macam mana pula orang ada manusia yang tahu benda ghaib? Pergi duk menengok hilang barang, pergi tengok kat Ustaz Kasim. Ustaz Ramli. Ada lah, hilang kunci ke, hilang apa ke, pergi menengok. Orang tua-tua suka menengok. Dia ni pun duk bawa main menengok lagi. Dia kalau hilang terus pergi tengok. Pergi tengok. Kok ada apa? Kok ada tak mana-mana. Pergi tengok. Itu tu semua tu mula tu nak main tu. Nak main. Dia dah kampung-kampung ada. Bila ni ada lagi nak tanya? Ada. No. Tapi saya heran, ustaz hak mengajar dengan agama dia pun pergi menengok. Saya heran ada satu grup tu kan. Dia kata hilang apa dah, tak apa kami pergi menengok dekat ustaz mana saja lah nak pergi tengok. Hai. Boleh dekat saja pergi tengok. Saya kata ustaz ni mengajar akidah kan, mengajar apa ni? Mengajar bahasa Arab apa ni? Kalau mengajar akidah macam tu, dia pergi menengok takkan rosak anak-anak murid dia. Dia kata pergi tengok, pergilah saja lah pergi tengok kukut. Tak apalah, betul tak betul pun saja nak pergi tengok. Dan nak pergi tengok pasal apa? Kan dia hafal dah Zat dah. Alimul ghaibi wasyahadah. Siapa dia tu? Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dia adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang disembah melainkan dia, dan dia yang tahu semua benda ghaib. Dia yang nyata. Hak dalam hati kita lintah pun semua dia tahu. Hak yang kita tengok kalin-kalin mata semua dia tahu. Siapa tahu? Allah Subhanahu Wa Taala.
Hak dalam hati, malaikat tak tahu. Malaikat tahu hak nampak saja. Malaikat akan nampak, tulis dia main mengaji hari ni. Dia main mengaji hari ni, begini. Bila sampai dekat perbicaraan, tu buat apa tak fikir? Lama dia tak sedar lah. Tak sedar kan. Tapi Alhamdulillah 13,000 dah tu. Siapa punya jari tu sampai 13,000. Okey. Tak tekan tak berhenti. Okey. Dia passion TikTok ni kalau kita like banyak baru boleh orang tu main tengok. Okey. Jangan lupa hashtag juga lah. Hashtag. Hashtag apa ni Fardu Ain. FYP Fardu Ain. Lepas tu apa namanya tak Zat ni bila kita pergi menengok, makna di situ ada lintasan hati kita nak tahu juga apa dia. Baru ni dalam TikTok ada pasal ilmu metafizik ya. Perasan tak yang dia kata neurofor metafizik nombor 3? Dia kata metafizik, tak tahu lah tu kalau sains saya tak tahu lah dia punya kaedah macam mana. Mungkin mengenali karakter, bukan dia meramal. Dia kata neurofor tu metafizik nombor 3. Siapa yang metafizik nombor 3 ni kalau dia buat apa-apa pun hangat-hangat dia ayam. Tu yang dia bisnes tak baik nama. Sat-sat dia bisnes susu, tak tahu apa jadi dah susu dia. Bisnes inai pula. Lah ni yang paling famous inai lah yang latest kan. Sebelum ni adalah tudung lah apa-apa semua. Dia jenis metafizik nombor 3 ni adalah orang yang dia boom. Lepas tu dia jemu, dia cepat jemu. Bukan kesalahan untuk dia punya karakter tu. Cuma dia kata bagi orang yang nak jadi dia punya downline atau orang nak jadi ejen dia, kita kena juga belajar ilmu metafizik nak tengok kita punya orang yang kita nak bisnes dengan dia tu dia jenis nombor apa. Wallahualam, saya pun tak tahulah. Hak tu mungkin mengenali karakter dan sebagainya lah. Jangan meramal sudah. Meramal sudah. Dia benar-benar pelik-pelik lah ni. Rasa-rasa tak perlu tak payahlah. Kan dia kalau ya tak ada kaitan kita tak payahlah. Nak mengaji Fardu Ain pun tak habis dah sibuk metafizik kan. Lah ni kan selesai. Serahkan urusan rezeki pada Allah lah. Sembahyang tahajud lah. Allah kata Allah tahu semua. Bangkit sembahyang tahajud 3 kali sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah 7 hari berturut-turut. Dapat jawapan dia. Tak payah metafizik pun tak apa. Sebab ni kita ni macam apa, nak jadi downline, nak kaya, nak apa. Sebab orang tu famous. Macam tu nah. Okey. Tidak ada nas, tidak ada dalil. Kalau nak mengaji akidah kena ada dalil ya. Kalau akidah yang sahih kena ada dalil. Okey, dan keesaan Allah adalah berdasarkan firman Allah SWT. Yang ni memang kita baca selalu. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, ayat ni ada orang masuk Islam, masuk syurga sebab dia suka baca ayat ni dalam sembahyang. So amalkanlah rakaat kedua tu baca surah Ikhlas. Baca tu. Baca tu ya. Baca apilah mana pun. Tapi rakaat kedua kalau nak baca yang panjang baca hak depan. Hak yang last tu baca hak ni. Nak jadi asbab masuk syurga sebab dia kata dia suka ayat ni. Sebab ayat ni jelas tentang keesaan kewujudan Allah dan Allah tidak merupai sesuatu apapun. Kita kena ada satu ayat yang kita suka baca. Pendek ni kot. Kita kena ada satu ayat yang kita suka baca dan kita kena ada satu zikir yang kita tak pernah tinggal. Buat sendiri. Apa saja zikir istiqamah yang sendiri yang kita tak akan tinggal. Lepas sembahyang kita tak akan tinggal. Ikutlah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia bukan nak kata sampai 100, 10 pun tak apa, tapi istiqamah. Ataupun dia suka ya latif kan. Dia tak kisah apa-apa pun, carilah. Tapi yang pentingnya setiap waktu sembahyang dia ada baca dan dia tak pernah tinggal. Kalau dia haid pun dia akan dia dia zikirlah dalam hati. Bagi cukup juga waktu zuhur dia baca juga 10 kali. Waktu asar dia baca. Dia haid ni tapi dia tak pernah tinggal. Lepas ni kena jadikan satu amalan ya. Satu amalan yang kita tak pernah tinggal walaupun sedikit. Okey, yang ketiga mengikut logik akal semata-mata. Ini akidah yang batil ni dia ikut logik. Mana boleh ikut logik? Islam tak boleh ikut logik. Islam ikut dalil akli, dalil nakli. Paling banyak sekali dalil nakli lah.
dalam ilmu akidah, aqaid al-iman atau ilmu tauhid atau ilmu apa lagi? Ilmu usuluddin atau ilmu apa lagi? Ilmu kalam. Semua tu dia tu. Mengenal dan membuktikan kewujudan Allah. Lah ni sebenarnya kita nak kena yakin yang Allah tu wujud dan Allah tu esa. Dua benda ni. Apa dia? Allah tu wujud memang ada dan Allah tu esa. Dua benda ni kita kena mengaji dan ada dalil. InsyaAllah selamat dah akidah kita. Lah ni masalahnya, mulut kata wujud tapi hati tak kata. Hati tak kata. Bila dia susah hati, dia cemara. Dia cemara. Nak tolong siapa nak tolong ni? Ya Allah nak minta tolong siapa ni? Dia dah takut kan. Macam mana ni nak tolong ni? Bila suami dah meninggal ataupun tak ada apa, dia lost. Jadi dia kata, Allah, kat mana saya nak bergantung? Allahu Akbar. Dia dah bertanya dah. Anak ni yang duk bagi rezeki, anak ni lah yang duk cari rezeki kat kami, dah aksiden kena langgar dengan lori, meninggal serta merta. Yang mak tadi dah habislah kami. Cukuplah. Benda-benda tu cukuplah. Maknanya akidah yang sahih ni ada dalil, ada nas dan kena yakin, kena pegang. Anak tak ada, rezeki siapa punya? Bukan anak yang bagi. Rezeki Allah Ta'ala punya. Dia bagi melalui anak tadi. Tak ada anak, orang lain pula. Tak ada rezeki, mati. Suka tak ada. Mati, tak ada rezeki, mati. Itu malaikat kata apa? Hujung ke timur, ke barat, ke laut, ke lautan, ke udara, aku dah cari. Tak ada setitik ayak buka hang. Udara satu hembusan pun tak ada. Hang habis dah hari ni lah. Tak ada dah lah. Atas dunia apa rezeki tak ada. Tu bila orang tanya rezeki banyak ni, rezeki macam mana ni? Alhamdulillah ada rezeki. Masih hidup lagi ada rezeki. Sikit banyak aje lah. Kalau nak ikut banyak no, duk sedut ni no. Kalau kena banyak satu tong apa dekat swasta? Satu sedut kira lah. Satu kapas hak yang kuning, hak dia lap kuka kita tengok dia pergi buang pun RM1.5 dah tu. Dia kira seplaster, dia kira kapas semua dia kira. Kita dengan sedut, tak ada tersekat, dengan darah mengalir elok, mata tengok celek luar, kita boleh kata tak ada rezeki yang ni. Allah yang bagi rezeki kita apa sanggup hang kata tak ada rezeki no. Hang kata tak ada rezeki no. Aku bagi kat hang punya banyak rezeki, hang kata tak ada rezeki ya Allah. Malu kita dekat Allah lah. Kita kata tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada rezeki. Punya banyak rezeki yang kita dapat, ada orang tak dapat. Kita mengaji, ada orang tak reti mengaji dah. Kita mengaji, ada orang tak ada tempat mengaji pada. Ada orang masih lalai lagi ada. Kita Allah tarik. Taufik hidayah besar nilai dia. Taufik hidayah besar nilai. Tengok kita sudah dengan tenang, dengan bahagia, dengan sempurna, cukup lengkap, tak rasa apa. Tak tahu nak kata nak buat macam mana dah. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni dapat jumpa hari Ashura lagi. Masya-Allah rezeki. Sedap pula tu hari Ashura. Ada kata, "Loh, tak tahu kita hari ni puasa Ashura." Kesian. Tak ada, tu lah kita. Maknanya Allah bagi kita alhamdulillah banyak. Banyak masya-Allah, Allah, ya Allah seronoknya. Okey, lepas tu dia kata disebut sini dalam ilmu akidah iaitu aqaid al-iman atau ilmu tauhid, mengenal dan membuktikan. Mengenal Allah. Allah kena kenal dengan sifat 20. Memang kena kenal. Ada pengajian sifat 20 masuk. Bagi kemas sifat 20 masuk kelas sifat 20. Kita pun tak habis lagi ni nak masuk-masuk sikit-sikit. Boleh insya-Allah. Pelan-pelan kita masuk juga nah. Sifat 20 kenal. Bagi kenal Allah. Allah tak kenal, kita tak kenal Allah. Dan membuktikan yang Allah tu wujud. Memang Allah tu wujud. Allah memang wujud. Jangan pula kata Allah tu di mana-mana. Jangan. Allah dekat dengan kita. Itu jawapan dia. Allah di mana? Allah dekat dengan aku. Sangat dekat. Sangat dekat. Dekat macam mana? Sangat dekat. Dan keesaannya boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu mengenal Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan zatnya berdasarkan dalil-dalil naqli, iaitu dalil-dalil dan hadis. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar ya. Jazakumullah yang ada di TikTok, yang terus bagi FYP dan terus bagi like pada Ustazah. Ustazah doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan, murah rezeki, diberikan kesihatan, dikira sebagai amal soleh di akhirat nanti insya-Allah. Amin. Alhamdulillah.
Dan boleh juga dilakukan dengan menggunakan akal fikiran. Kita nak kenal Allah boleh juga guna dalil akli. Yang menggunakan akal lah. Dan boleh memikirkan kejadian-kejadian alam sekeliling dan kejadian langit dan bumi. Tengok langit, tengok bumi. Allah hebatnya ya Allah, subhanallah. Mana ada, kalau tak ada Tuhan, siapa yang nak jaga? Siapa yang nak atok sampai tak jatuh, sampai tak luruh bintang-bintang? Semua ikut perintah Allah, subhanallah. Segala kejadian yang menakjubkan yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam surah Yunus, semua baca. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad. Surah Muhammad bagi tahu kat depa. Perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Makna kata Allah tu memang Esa, satu. Kalau Allah tu dua, cukuplah. Berantakan di atas sana. Dulu buat kartun Hercules. Semua nak merosakkan akidah anak-anak kita kan. Tuhan apa? Tuhan anak. Tuhan bapa. Kita tak sedang tu anak-anak dia tengok kartun tu. Tuhan langit. Lepas tu Tuhan hujan pun ada. Banyak Tuhan. Kalau banyak Tuhan, mesti ada banyak keputusan. Ni Allah tu Esa, Allah satu-satunya Tuhan. Takut ya bila kita mati, akidah kita ni benar ke tak benar, memang sangat takut. Sebab tu kita rasa apa tahu, syukur kita dapat mengaji akidah. Kita tak pilih kan, kelas akidah mai, tak mai. Kelas fiqh baru mai. Pada kita sama aja semua. Semua kita nak, semua kita nak. Tiga-tiga ilmu tadi. Kita nak semua. Masya-Allah, ya. Allahu akbar. Firman Allah Ta'ala ini tidak bermakna menyuruh umat manusia menggunakan akal fikiran mereka secara melulu. Bukan kata dalil. Dalil ada dua dalil. Dalil apa? Naqli dan akli. Jadi Allah kata gunakan perhati. Tak ni perhati dan fikirkan. Itu dalil apa tu? Akli. Tapi daripada dari nakli juga. Dari nakli suruh kita guna dari dalil akli untuk mengenal Allah. Suruh perhati, suruh tengok yang Allah tu Esa, yang Allah tu berkuasa. Tetapi Allah tak suruh kita guna dalil akli, akal kita ni sewenang-wenangnya. Guna sungguh-sungguh, guna ikut logik. Sebab tak boleh benda nak jadi logik, tak boleh. Tetapi hendaklah mereka itu menggunakan akal fikiran yang tidak bercanggah dengan akidah yang sahih, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, cukup dah. Sehari lewat-lewat sekali kita ni jam pula kan. Tiba-tiba terkejut. Cukup break, terkejut. Bagilah habis tak hujung ni kan. Tiba-tiba dia break. Dia break. Cukup lah. Suka hati dia nak mengajak dan berhenti dia berhenti. Okey, sikit lagi. Mereka yang menggunakan akal fikiran untuk mengenal dan membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya secara logik dan mantik semata-mata, akidah mereka adalah akidah yang batal juga. Siapa pernah belajar ilmu mantik? Sana. Ustazah pernah lah dulu masa ambil ijazah ulum. Okey, dia banyak menggunakan logik ya. Dan benar-benar mengaji, kalau kita tak praktik dia akan lupa. Dan etikat mereka itu samalah dengan etikat mazhab Jabariyah. Dan mereka itu keluar daripada etikat Ahli Sunnah wal Jamaah. Etikat Jabariyah macam mana? Semua hasil usaha manusia. Allah tak ada urusan. Allah tak ada bekas. Tak. Kalau Qadariyah ditolak qadar. Okey, yang ni dia ikut. Dia ikut. Dia pi kapal. Macam kapal lah. Pi ke timur, ke kiri. Dia macam ikut apa Allah takdir kat kita itulah. Macam tu. Wallahu alam ya.